Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pelajar sekalian? Ustazah doakan semoga kamu semua sihat dalam keberkatan dan rahmat Allah. Baik, dalam video kali ini, Ustazah Siti Amrah binti Ahmad akan menerangkan mengenai akidah Islam dalam bab ulum syar'iyah. Ulum syar'iyah ni dia terbahagi kepada 3 topik. Satu, akidah Islam. 2, syariah Islamiah. Dan ketiga, akhlak Islamiah. Baik, untuk video kali ini, Ustazah akan menerangkan mengenai akidah Islam. Baik, antara objektif dalam konsep akidah Islam ini adalah yang pertama, kamu boleh menyatakan definisi akidah. Yang kedua, kamu boleh menerangkan sumber akidah, dari mana sumber akidah Islam. Yang ketiga, menjelaskan kepentingan akidah Islam. Baik, naluri setiap insan memerlukan sesuatu pegangan yang benar dan betul sebagai panduan hidup mereka. Hanya akidah Islam dapat memberi ketenangan dan keyakinan kepada pegangan diri setiap insan kerana ia adalah datang daripada Allah. Akidah Islam diperkukuhkan dengan dalil yang pasti dan yakin bersumberkan wahyu yang tiada seorang pun yang dapat menandinginya. Maknanya akidah Islam bukan yang direka oleh manusia, tapi dia bersumberkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik, kita tengok pengertian akidah dari segi bahasa dan istilah. Dari segi bahasa, akidah berasal daripada perkataan bahasa Arab iaitu aqada yang bermaksud simpulan atau ikatan. Maknanya dia macam seperti tali lah, kita simpul, kita ikat dia. Seperti mana firman Allah dalam surah An-Nisa, wallazina aqadat aymanukum, dan jika ada orang-orang yang kamu telah membuat ikatan setia dengan mereka. Akidah dari sudut istilah pula ialah berpegang dan membenarkan di dalam hati secara yakin dan pasti tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala tanpa sebarang keraguan dan syak, yakni meyakini wujudnya Allah dengan hati yang penuh tanpa keraguan dan syak. Akidah Islam merupakan satu hubungan hati dan jiwa yang kuat di antara makhluk dan penciptanya. Maknanya di antara Allah dan kitalah manusia. Ia merupakan perkara yang berkaitan dengan perbuatan hati manusia, juga keimanan yang tidak berbelah bagi sedikit pun. Akidah ni dia tak nampak tau. Jadi dia wujud dalam hati, pegangan kepercayaan dalam hati. Mesti percaya dengan sepenuh yakin tanpa ada sebarang keraguan dan syak. Jadi istilah akidah Islam ni mestilah bersumberkan dalil yang pasti dan meyakinkan. Sebab tu akidah Islam dia bukan ciptaan manusia. Dia datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ia terangkum di dalamnya beberapa persoalan akidah yang wajib diimani oleh setiap Muslim. Maknanya basic dia adalah percaya wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Kepercayaan kepada Allah merupakan asas paling penting di dalam akidah Islam. Yang paling utama, paling asas. Daripada asas inilah lahirnya kepercayaan kepada rukun-rukun iman yang lain, seperti percaya beriman kepada malaikat, rasul-rasul, kitab-kitab, hari akhirat, kiamat sebagainya, dan juga qada dan qadar Allah. Ini merupakan asas kepada rukun iman bagi umat Islam. Maknanya rukun iman kita ada berapa? Ada 6. Jadi kita mesti solid percaya ke enam tu. Maknanya tidak boleh ragu salah satu. Contohnya kita meragui tentang wujudnya malaikat.
Maka keraguan tu dia boleh merosakkan keimanan kita. Jadi maksudnya 6 tu kita mesti percaya. Itu adalah akidah Islam. Islam merupakan sebuah agama yang dianuti oleh para pengikutnya dengan bersumberkan dalil yang pasti dan yakin. Maknanya sumber bagi akidah Islam ni bersumberkan dalil yang pasti dan yakin. Maknanya bukan kita meragui dia punya sumber. Akidah yang benar hendaklah bersumberkan Al-Quran atau Al-Hadis mengikut kaedah-kaedah yang disepakati oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Maknanya dia mestilah daripada hadis sahih. Tentang kehujahan Al-Quran tidak perlu dipertikaikan dan tidak dapat diragui lagi sebagai sumber akidah Islam. Adapun hadis, jika pasti dan yakin ia benar-benar datangnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib kita menerima sebagai sumber yang sah dan dalil yang dikategorikan sebagai nas syarak. Tetapi seandainya sesebuah hadis itu tidak pasti datangnya daripada Rasulullah, maka ia wajar ditolak. Daripada penjelasan ini, jumhur ulama telah bersepakat menetapkan bahawa sumber akidah Islam ialah Al-Quran dan hadis sahih. Al-Quran dan hadis sahih merupakan sumber akidah yang berbentuk yakin dan pasti. Kedua-dua sumber ini, yakni Al-Quran dan hadis, tidak menimbulkan perbincangan di kalangan ulama. Ia diterima secara pasti oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah sebagai sumber akidah Islam. Akidah Islam mempunyai beberapa keistimewaan, antaranya sumber yang benar. Akidah Islam bersumberkan dalil atau bukti yang pasti dan meyakinkan, iaitu ia datang daripada Allah. Sesuatu yang datang daripada Allah, dianya tidak ada keraguan padanya. Allah yang menciptakan manusia, maka Allah tahu apa yang terbaik dan benar untuk kepercayaan dan keimanan manusia. Bersifat fitrah. Keistimewaan akidah Islam ianya bersifat fitrah, iaitu hubungan hati dan jiwa yang kuat di antara makhluk dan penciptanya. Maknanya hubungan yang kuat di antara Allah dan makhluk sebagai pencipta. Hanya akidah Islam dapat memberi ketenangan dan keyakinan kepada pegangan diri setiap insan kerana ia adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Akidah di dalam Islam diperkukuhkan dengan dalil yang pasti dan yakin bersumberkan wahyu yang tiada seorang pun dapat mendandinginya. Keistimewaan akidah Islam yang seterusnya ialah tiada unsur paksaan, rela hati dan ikhlas. Ini bersesuaian dengan kehendak Islam yang tidak memaksa seseorang itu memeluk Islam. Rela hati merupakan unsur yang terpenting di dalam akidah kerana melaluinya akan lahir keikhlasan. Sesuatu yang tidak disukai atau diredai tidak mungkin bersebati di dalam jiwa dan akan mudah terurai berbanding dengan akidah Islam. Maknanya dia tidak simpul dengan kuat, ikatan yang kuat, dia mudah terurai. Ini bersesuaian dengan kehendak Islam yang tidak memaksa seseorang itu memeluk agama Islam. Seperti mana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Hanya setelah seseorang itu memeluk agama Islam, ia akan tertakluk kepada undang-undang dan peraturan yang disyariatkan dalam Islam seperti hukum hudud, undang-undang keluarga, perwarisan dan hukum-hukum yang lain demi kepentingan bersama dan melahirkan individu yang dikehendaki oleh Islam.
Okey, selesai sudah penerangan Ustazah dalam video kali ini. Tetapi ada tugasan untuk kamu semua. Nanti boleh bincang dengan kawan-kawan dan juga pensyarah kamu dalam kelas. Namakan dan terangkan ilmu yang membahaskan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan akidah. Maknanya bagi nama-nama lain bagi ilmu akidah. Nanti cari dan bincang dalam kelas empat-empat ilmu ni dan juga penerangan dia Okey, itu sahaja. Terima kasih. Dan tajuk yang seterusnya ialah metodologi perbahasan ilmu tauhid. Kita akan jumpa dalam video yang seterusnya. Okey, terima kasih.